sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Hati saya sungguh gembira kerana kita masih dapat menyembah Tuhan walaupun dalam keadaan macam ini. Saya bersyukur kepada Tuhan kerana Dia telah memilih kita menjadi anak-Nya. Dan sebagai anak Tuhan, kita mempunyai kelayakan dan kewibawaan untuk berdoa kepada Tuhan Bapa kita yang di syurga. Dalam masa MCO atau CMCO atau RMCO sekarang, walaupun kita tidak pergi ke gereja, walaupun kita tidak sempat bertemu, tidak sempat berbual-bual dengan satu sama lain, tetapi kita masih boleh berdoa kepada Tuhan Bapa kita. Tetapi apabila kita berdoa, apakah isi kandungan doa kita? Pernahkah kita berfikir, kadang-kala kita berdoa tanpa perasan apa yang kita cakap pun. Betulkah? Kita berdoa secara rutin. Dan kadang-kala kita macam bercakap kepada angin saja. Dan kebanyakan kali kita berdoa hanya asyik meminta daripada Tuhan apa yang kita inginkan sahaja. Pernahkah kita memikir apakah doa yang digemari oleh Tuhan kita? Adakah doa kita memenuhi kehendak Tuhan dan memuaskan hati Tuhan? Topik yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah doa yang memuaskan hati Tuhan. Doa yang macam mana yang dapat memuaskan hati Tuhan? Saya berasa yang paling baik adalah doa yang diajar oleh Yesus kita, iaitu doa Bapa kami. Mungkin ramai di antara kamu sudah pandai melafazkan doa ini. Bagi mereka yang masih tidak fasih melafazkannya, mari kita sama-sama baca Matius 6 ayat 9 hingga 13. 1, 2, 3. Bapa kami yang di syurga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di syurga, kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Dalam doa Bapa kami, kita dapati bahawa doa ini bermula dengan menyembah Tuhan kita, iaitu Bapa kami yang di syurga, Engkaulah Allah yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati. Pada kebiasaannya apabila kita berdoa, kita selalu meluahkan semua masalah kita kepada Tuhan dan meminta Tuhan menyelesaikan masalah kita. Tetapi Yesus di sini mengajar kita bahawa doa kita sepatutnya bermula dengan menyembah dan meninggikan Tuhan kita, dan bukan mengatakan keinginan kita dahulu. Mengapa? Kerana apabila kita menyembah Tuhan, tumpuan kita akan beralih daripada masalah kita kepada Tuhan Bapa kita sendiri. Apabila fokus kita ditumpukan pada Tuhan sahaja, banyak kali masalah kita akan menjadi kurang penting. Pada masa kita menyembah Tuhan, roh kita akan berinteraksi dengan roh Allah. Semakin kita mendampingi Tuhan kita, kita akan membiarkan diri kita diisi dan dikuasai oleh roh Tuhan. Dengan ini, roh Tuhan dapat mendedahkan kepada kita supaya kita lebih mengenal Tuhan kita dan sifat-sifatnya. Dalam buku Efesus, bab 1 ayat 17 mengatakan, Aku memohon supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, mengurniai kamu rohnya. Roh Allah akan menjadikan kamu bijaksana dan akan menunjukkan Allah kepada kamu sehingga kamu mengenal Dia. Apabila kita lebih mengenal Tuhan,
doa kita tentu akan lebih memenuhi kehendak Tuhan. Dan doa kita akan juga lebih berkeupayaan. Banyak kali kita hanya perlu menyembah Tuhan saja. Tak perlu meminta apa-apa pun. Masalah kita sudah dapat diselesaikan. Kerana Tuhan kita akan berjuang untuk kita. Dalam buku Keluaran 17 ayat 8 hingga 15. Di situ menceritakan orang Amalek datang menyerang orang Israel. Pada masa itu orang Israel baru keluar dari negara Mesir. Mereka tidak mempunyai sebarang senjata. Tetapi sebaliknya orang Amalek adalah kumpulan askar yang mahir. Mereka pandai berperang. Sekarang orang Israel diserang. Musa menyuruh Yosua memilih orang untuk memerangi orang Amalek pada keesokan hari. Dan Musa sendiri pula akan berdiri dan memegang tongkatnya di puncak bukit. Yosua pun melakukan apa yang disuruh oleh Musa dan pergi berperang. Dan Musa pula dia mengangkat tangannya. Apabila Musa mengangkat tangannya, orang Israel pun menang. Tetapi apabila tangannya turun, orang Amalek pula yang menang. Apabila tangan Musa mula berasa letih, abang Musa iaitu Harun dan seorang lagi bernama Hur pun masing-masing berdiri di kedua-dua belah Musa dan menunjang tangan Musa sehingga orang Israel mengalahkan orang Amalek. Di sini saya nak tanya, apabila Musa mengangkat tongkat dan kedua-dua tangannya, adakah dia berdoa? Saya berasa dalam Alkitab di sini tidak bercakap langsung bahawa mulut Musa ada mengeluarkan sebarang perkataan doa. Dia tidak bercakap, Tuhan bagi orang Israel menang atau sebagainya. Jadi di sini mengangkat tangan bererti apa? Saya berasa mengangkat tangan di sini bererti menyembah Tuhan, memuji Tuhan atau bergantung kepada Tuhan. Apabila kita menghadapi masalah, apabila kita menghadapi banyak tekanan hidup, kita biasanya akan berdoa dan meminta Tuhan menolong kita. Ini bukan tak bagus, bukan tak boleh. Tetapi Yesus mengajar kita, kita haruslah menyembah dan memuji Tuhan kita dahulu. Kerana Tuhan kita adalah lebih besar daripada situasi dan masalah kita. Dalam Mazmur bab 149 memberitahu kita apabila kita memuji Tuhan, Tuhan sanggup berperang bagi pihak kita. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kita. Jadi berdoa bukan untuk kita memberitahukan kepada Tuhan masalah kita. Tetapi berdoa adalah memuliakan dan meninggikan Tuhan kita dalam kehidupan kita. Jadi, Yesus memberitahu kita apabila berdoa, mulakanlah dengan Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Ini adalah poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, selepas kita memuliakan dan menyembah Tuhan kita, doa yang memuaskan hati Tuhan adalah doa yang mengutamakan perkembangan pemerintahan Allah. Kita haruslah berdoa untuk perkara-perkara yang Tuhan prihatin dan bukan perkara-perkara yang kita ambil berat saja. Dalam Matius 6 ayat 10, semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di syurga, kehendak-Mu ditaati. Kita haruslah berdoa untuk zaman sekarang ini. Kita haruslah berdoa untuk apa yang Tuhan hendak lakukan pada zaman ini. Dan apa yang Tuhan prihatin dalam keadaan sekarang ini. Adakah kita mengambil berat tentang kerajaan Tuhan? Adakah kita prihatin tentang kehendak Tuhan?
Ramai orang berdoa untuk hal kita sendiri saja. Tetapi hari ini marilah kita berdoa mengikut kehendak Tuhan. Biarlah kerajaan Tuhan berkuasa di sini. Semoga Tuhan memerintah di bumi dan seperti di syurga. Jika kita berdoa begini, kita akan nampak Tuhan melakukan perkara yang besar. Raja Salomo, iaitu anak Raja Daud, pada masa itu dia baru tidak lama ditabalkan menjadi Raja Israel. Dia masih muda. Sebagai seorang raja, dia pasti menghadapi banyak cabaran. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan dirinya kepada Raja Salomo dalam mimpinya dan bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau ingin aku berikan kepadamu?" Kamu tahu apa yang Raja Salomo jawab? Dia meminta Tuhan mengurniakannya kebijaksanaan untuk memerintah umat Tuhan dengan adil dan supaya dia tahu membezakan yang baik daripada yang jahat. Permintaan Raja Salomo itu digemari oleh Tuhan kerana dia tidak meminta ikut kehendaknya tetapi untuk kebaikan umat-umat orang Israel. Kamu tahu apakah jawapan Tuhan terhadap permintaan Raja Salomo? Dalam 1 Raja-Raja bab 3 ayat 11 hingga 14, Tuhan berfirman kepada Raja Salomo, "Oleh sebab engkau telah minta kebijaksanaan dan bukan umur panjang atau kekayaan ataupun kematian musuhmu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku akan mengurniai engkau kebijaksanaan dan pengertian yang belum pernah dipunyai atau akan dipunyai sesiapa pun. Bahkan aku akan mengurniakan juga perkara yang tidak engkau minta. Seumur hidupmu, engkau akan menjadi lebih kaya dan lebih dihormati orang daripada raja manapun. Jika engkau taat kepadaku dan patuh kepada hukumku seperti bapamu Daud dahulu, aku akan mengurniai engkau umur panjang." Kamu rasa jawapan Tuhan itu baguskah? Jika Tuhan begitu jawab doa kita, sungguh bagus bukan? Jadi utamakan kerajaan Tuhan dan kehendak Tuhan. Apabila Raja Salomo berdoa begini, apa yang dia tidak minta? Macam kekayaan, macam reputasi, macam umur panjang, Tuhan pun bagi kepadanya. Gereja kita, Permai Chinese Methodist Church, kita tidak berdoa supaya Tuhan dapat mengembangkan gereja itu menjadi sebuah gereja yang besar. Tetapi kita berdoa agar Tuhan menggunakan saudara-saudari di gereja ini untuk membawa impak atau pengaruh kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kita berdoa untuk negara kita, untuk daerah kita, untuk jiran kita. Kita berdoa supaya berita baik Yesus dapat disebarkan. Kita berdoa supaya lebih ramai orang dapat mengenal Yesus. Kita berdoa untuk orang-orang yang dalam kesakitan dan juga dalam kesusahan. Apabila kita berdoa sedemikian, Tuhan sendiri memberikan kepada kita sumber yang kita perlukan. Tuhan sendiri memberikan kepada kita saudara-saudari yang rela melayani Tuhan. Ramai orang mengenal Yesus melalui Permai Chinese Methodist Church. Sekarang kita bukan sahaja ada Sunday service dalam bahasa Cina, kita juga ada servis dalam bahasa Inggeris, BM. Ada juga servis orang Myanmar, ada servis di Kampung Ganggai dan juga ada servis di Cambodia. Yesus berkata, utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendak-Nya. Lalu Allah akan memberikan semua ini kepada kamu.
memang benar. Ini adalah isi kandungan doa yang diajar oleh Yesus. Pertama, berdoa untuk kemuliaan Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Kedua, berdoa untuk pemerintahan atau kerajaan Tuhan. Selepas itu barulah kita pergi ke poin ketiga, iaitu berdoa untuk keperluan kita sendiri. Dalam Matius 6:11 berkata, "Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini." Tetapi bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang bermahakuasa dan maha mengetahui? Mestilah Dia tahu semua keperluan kita. Tetapi Yesus masih mengajar kita berdoa untuk makanan hari ini. Tuhan sepatutnya tahu bahawa kita perlu makan, kita perlu pakaian. Mengapa kita masih perlu memberitahuinya? Bukankah Dia sepatutnya terus memberi kepada kita semua ini? Mengikut doa Bapa kami, kita dapati bahawa Tuhan bukan sahaja nak kita berdoa untuk makanan pada hari ini, tetapi juga berdoa supaya Tuhan mengampunkan kesalahan kita seperti kita mengampuni orang lain. Dan juga berdoa supaya Tuhan jangan membiarkan kita kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kita daripada kuasa si jahat. Perlukah kita berdoa sedemikian? Tuhan adalah Bapa kita. Dia sangat sayang kepada kita. Tak akan Dia membenarkan kita dicubai tanpa menyelamatkan kita. Perlukah kita mengingatkan Dia lagi baru Dia akan selamatkan kita? Mengapa Dia tidak mengambil inisiatif untuk terus memberikan kita makanan yang kami perlukan, yang kita perlukan, mengampunkan dosa kita dan menyelamatkan kita? Bukankah jika kita berdoa untuk kemuliaannya, kita berdoa dan utamakan pemerintahan Allah dan lakukan kehendak Allah, lalu Allah akan memberikan semua ini kepada kita? Saya pun tak berapa faham. Tetapi dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kita berdoa juga untuk keperluan kita. Saya berasa Tuhan Dia sangat suka kita selalu berinteraksi dengannya. Tuhan inginkan kita selalu bergantung kepada Dia dan mempunyai hubungan yang rapat dengannya. Jika kita dapat selalu memberitahuinya keperluan kita, masalah kita, maka Tuhan berpeluang berinteraksi dengan kita dan bercampur tangan dalam kehidupan kita. Dengan ini, kita akan semakin mengenalnya dan hubungan kita akan lebih rapat dengannya. Tuhan juga mengharapkan kita akan mengalami kejayaan dalam kehidupan kita dan mendapat kehidupan yang kelimpahan. Dengan bergantung kepada Tuhan Bapa kita, kita dapat mengalahkan dunia ini. Kerana dalam Yohanes 16 ayat 33, "Aku mengatakan semua ini supaya kamu beroleh kesejahteraan kerana bersatu dengan aku. Di dunia, kamu akan menderita, tetapi tabahkanlah hati kamu, kerana aku sudah mengalahkan dunia." Yesus mengalahkan dunia ada apa kaitan dengan kita? Jika kita mempunyai hubungan yang rapat dengan Tuhan dan selalu bergantung kepada Tuhan, jadi Yesus mengalahkan dunia, kita juga boleh mengalahkan dunia. Ada banyak berkaitan, bukan? Tetapi jika hubungan kita dengan Tuhan tidak rapat, Yesus mengalahkan dunia,
Tetapi sebaliknya kita mungkin akan ditenggelami oleh dunia ini. Kita tidak mungkin mengalami kejayaan dalam kehidupan kita. Tuhan nak kita selalu berdoa kepada-Nya. Kerana melalui berdoa, Tuhan dapat merapatkan hubungan kita dengan Dia. Kita dapat bersatu dengan Tuhan. Berdoa macam bernafas, lebih penting daripada makanan setiap hari. Kita boleh berdoa pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Tak kisah perkara besar atau kecil, perkara penting atau remeh-temeh, Tuhan pun suka mendengar doa kita. Sebagai seorang ibu, saya memahami perasaan Tuhan ini. Saya sangat suka jika anak saya boleh memberitahui kepada saya apa-apa saja yang dia alami dalam seharian. Tetapi saya dapati apabila anak saya semakin besar, dia semakin kurang bergantung kepada saya dan dia semakin kurang memberitahui halnya kepada saya. Hubungan saya dengannya menjadi tidak serapat macam dulu. Berdoa bererti kita selalu bergantung kepada Tuhan. Selalu berdoa akan merapatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan bersatu dengan Tuhan dan kita akan mendapat kemenangan dalam kehidupan. Karena Yesus, dia berkata, dia telah mengalahkan dunia ini. Sebagai kesimpulan, doa yang memuaskan hati Tuhan, doa yang memenuhi kehendak Tuhan haruslah bermula dengan menyembah dan memuliakan Tuhan. Selepas itu, kita hendaklah berdoa untuk pemerintahan Tuhan. Berdoa untuk perkara yang Tuhan prihatin. Berdoa untuk perkembangan kerajaan Tuhan. Berdoa untuk negara kita, untuk orang-orang yang dalam keperluan. Dan akhir sekali, Tuhan juga suka kita berdoa dan memberitahuinya keperluan kita. Jika kita berdoa mengikut turutan ini dan berdoa dengan hati yang benar, doa kita pasti akan memuaskan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di syurga, Kaulah Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Kaulah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan kasih sayang. Kami bersyukur kerana mempunyai kelayakan menjadi anak Kau dan mempunyai kewibawaan untuk berdoa kepada Kau. Tuhan Bapa, kuatkan iman kami dan menolong kami supaya selalu berdoa dan menjalin hubungan yang rapat dengan Kau. Biarlah doa kami memuaskan hati Kau, agar kami akan lebih mengenal Kau dan lebih menyerupai Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.